Assalamualaikum, hai, saya Chef Naim. Apa khabar semua? Saya tahu anda mesti tengah berfikir menu apa yang anda nak masak untuk anak-anak bawa bekal ke sekolah, bukan? Jangan risau, saya Chef Naim. Sebentar lagi saya akan tunjukkan menu-menu yang istimewa. Macam mana? Tak sabar bukan? Yang paling penting, menu-menu yang saya akan tunjukkan ni semestinya ringkas, seimbang dan berkhasiat yang akan membuatkan anak-anak anda lebih teruja untuk bawa bekal ke sekolah dalam program Dari Dapur ke Sekolah. Jadi teruskan bersama saya akan tunjukkan menu-menu yang ringkas sebentar lagi. Baiklah, sekarang ni saya tak sabar nak masak, tapi saya tak keserangan. Saya bersama dengan pegawai pemakanan daripada KKM sendiri. Inilah dia si cantik manis. Apa khabar? Baik, apa khabar Chef? Hai, khabar baik. Saya sihat sebenarnya. Awak boleh perkenalkan diri? Okey, hai semua. Saya nutritionist Dini dari bahagian pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi lengkaplah hari ni. Ada tukang masak, ada pakar nutrisi kita pun ada dekat sini. Jadi penting tak sebenarnya kenapa ibu bapa kena masak bekal untuk anak ni? Okey Chef, banyak kelebihan sekiranya kita bekalkan makanan untuk anak-anak ke sekolah. Sebab kita sendiri yang sediakan bekal tu lah. Dan yang kedua, kalau dah bawa bekal, jadi anak kita tak payah beratur, tak payah berebut dekat kantin kan. Jadi bila waktu rehat je, mereka boleh terus makan lah. Makanan yang dibawa. Betul, dalam masa yang sama sebenarnya bagus bila kita bawa bekal ni, sebenarnya kita boleh monitor anak-anak kita kan. Dan bila kita cerita pasal bekal tadi, mungkin ibu bapa kat luar sana pun dia ada macam kekeliruan sikit. Apa yang dia nak kena masak untuk anak-anak dia kan? Tapi jangan risau, sebab hari ni saya akan tunjukkan menu ringkas dan yang paling penting berkhasiat untuk anak anda bawa bekal ke sekolah, iaitu kita punya sandwich muffin telur. Kan? Menarik tu, Chef. Betul, menarik kan? Menarik. Sebenarnya bunyi tu memang dah wow dah. Tapi jangan risau, dari segi bahan-bahan dia semuanya kita dah ada kat depan ni Dini. Sebab bahan-bahan yang kita tunjukkan ni memang sangat mudah lah kan. Jadi saya akan perkenal lah bahan-bahan dia dulu Yang pertama yang kita perlukan adalah kita punya bayam. Seterusnya kita ada juga kita punya tomato, sedikit bawang putih. Kita ada juga isi ayam, telur, kita ada jagung bersama dengan roti. Itulah dia bahan-bahan yang kita perlukan. Kalau Dini sendiri tengok kan, hidangan kita ni lengkap tak sebenarnya? Okey Chef, nak menjadikan makanan itu lengkap macam mana? Dia kena ada beberapa kumpulan makanan lah. Yang pertama kena ada adalah sumber karbohidrat, iaitu yang kini kita ada roti lah. Dan yang kedua kita kena ada kumpulan protein. Iaitu yang kita ada sekarang adalah telur dan ayam. Dan juga kita kena ada kumpulan sayur-sayuran. Yang hari ini kita guna bayam Brazil dan juga tomato lah. Jadi kalau lengkap semua kumpulan makanan ni, maksud makanan kita tu dah lengkap dan berkhasiat. Nampak tu. Setiap kali nak masak lepas ni kena ingat, kena ada karbo, kena ada protein dan juga sayur. Kalau ada lengkap tiga tu, kita punya pemakanan tu dah seimbang lah kan. Untuk langkah yang pertama, sebenarnya apa yang saya nak buat adalah kita akan tumis bahan-bahan kita ni. Jadi sebelum nak tumis tu, kita kena panaskan minyak kita lah. Saya akan masukkan kat dalam ni. Kumpulan makanan yang kena ada untuk jadikan makanan kita lengkap adalah kumpulan karbohidrat lah. So dalam menu kita ni, kita ada roti. Sebab saya faham kadang-kadang mama kat luar sana kan, dia rasa macam kalau karbohidrat je mesti nak kena nasi nasi. Sebenarnya tak semestinya boleh tukarlah. Jadi sekarang ni anda perlu potongkan saja bahan-bahan ni, kemudian kita masukkan dalam ni dan kita akan tumis sekali. Saya akan tumiskan sekali bersama dengan kita punya ayam ni. Sebab saya faham sebenarnya kalau ibu bapa ni kadang dia suka masak dia ni, tapi dia macam tak ada masa Pak. Lepas tu dia rasa macam makanan sihat ni rasa macam lama kan, lambat nak masak, susah. Ya, betul. Tak sebenarnya. Kalau macam ni pun telur pun tak terlalu mahal sangat kan. Betul. Okey Dini, selain daripada ayam, apa lagi protein yang kita boleh ganti kan kalau Dini rasa sesuai? Kumpulan protein ni dia ada banyak lah. Contohnya adalah ayam kan, telur, daging, ikan, udang. Itu adalah contoh. So kita boleh gantikan lah. Betul. Jadi sebab tu juga kalau rasa macam tak ada isi ayam, tak apa. Yang penting ada telur tu, itu pun dah cukup membantu kan. Betul. Jadi sekarang ni sikit lagi nak masak dah ni. Ini je. Jadi Dini nak tanya jugalah kan. Kalau macam sarapan pagi macam hari ni kita tunjukkan kita punya roti. Boleh tak kalau selain daripada tu kita just bagi roti dengan telur je, cukup tak nutrisi dia? Tak cukup lah Chef, sebab dia kena ada 3 kumpulan tu. Kalau kita nak ingat, nak mudah ingat lah kan, macam mana nak menjadikan makanan kita tu lengkap, kita ingat je suku-suku separuh. Suku-suku separuh? Saya pernah dengar, tapi apa dia?
Okey, so suku yang pertama adalah daripada sumber protein, contohnya macam ikan, daging, ayam, kacang. Dan suku yang kedua pula adalah makanan yang bersumberkan karbohidrat. Contohnya nasi. Macam kita guna ni, roti, bijirin, ubi-ubian. Dan pasta pun boleh. Okey, itu suku-suku dan separuh lagi adalah daripada sayur dan juga buah-buahan. So kalau dah cukup suku-suku separuh ni, maksudnya bekalan makanan kita tu dah lengkap dan berkhasiat lah. Dah lengkap Okey, Dini, sambil-sambil kita borak tadi, sebenarnya kita punya hidangan ni dah nak jadi dah ni. Ini antara langkah yang pertama lah. Tapi sebelum tu kita kena season sikit. Okey, saya akan letak sedikit kita punya lada hitam sikit. Dan juga garam. Dia paling kurang kalau sehari tu kita kena makan lebih kurang dalam satu sudu kecil. Satu sudu teh. Satu sudu teh saja. Nampak tu. Okey, jadi yang ni dah siap dah. Okey, ini dah siap, kita boleh pindahkan. Okey. Kita akan buatlah. Kita akan masuk kita yang kedua. Ya, betul. Kita akan masuk yang protein kita yang kedua, iaitu kita punya telur ni yang kita akan pecahkan. Okey, kita masukkan dalam ni. Okey, satu, dua. Dini rajin tak? Boleh kacau tak untuk saya? Boleh. Boleh. Nah, pakai garpu. Okey. Kita tengok, semua orang boleh buat sebenarnya resipi ni mudah. Ya, mudah je. Dan dalam masa yang sama sebenarnya kita akan letakkan juga roti dekat dalam ni. Jadi kita akan buatkan dia semuanya serba lengkap lah. Untuk roti ni pula, saya akan potong dia dadu kecil sikit. Okey, yang ni kita masuk terus dalam ni. Masukkan dalam ni dan kita gaulkan dia lah. Ya, betul. Gaulkan dia. Jadi ini hasil dia, nampak? Bila kita dah gaul-gaul, kita boleh lihat sendiri dekat dalam ni ada ayam ada tomato dia. Baik, jadi sekarang ni dah siap, kita ambil. Okey, kemudian kita tuangkan sikit kat dalam ni. Kita tuangkan saja. Kita nak kena bagi dia masak dahulu. Okey, untuk masakan ni dia perlukan masa lebih kurang dalam 3 ke 5 minit je ni, tak lama pun. Tak lama. Dan untuk masakan pula sebenarnya selain daripada masak atas dapur, kita boleh masak atas oven juga. Alright, jadi ni Dini kan. Kita dah masak sekali tengok ni macam burger lah. Macam burger pun dia. Tapi yang ini kalau tengok macam ni kan, bila tengok air muka Dini ni bukan budak-budak je suka. Nampak? Orang dewasa pun seronok bila tengok hidangan macam ni. Okey, saya rasa ni memang dah siap Dini Kita dah boleh terus hidang kat dalam bekas kita. Betul. Okey, inilah dia. Kita bawakan bekas bekal ni untuk macam mana ibu-ibu yang dekat rumah sana nak bawa kan bekal untuk anak-anak dia. Kita dah ada bekas ni. Jadi kat sini ada 2 kompartmen. Satu kita akan letak buah, satu lagi kita letak apa yang kita dah masak ni lah. Yang dah siap ni kita ambil terus. Okey, dan dah ada ni. Okey, kita boleh hidangkan bersama dengan pisang Kita kena macam mana pun kena bagi buah juga Dini Ya, betul. Buah-buahan ni kan saya sebut tadi, suku-suku separuh. So separuh tu kena ada sayur dan sayur dah ada dalam muffin kita. Sayur dah ada dalam muffin. So buah ni kena tambah lah. Buah kena tambah. Kalau dari segi air pula macam mana ni? Makanan dah lengkap, kita kena tambah minuman. So minuman apa yang kita nak bekalkan kepada anak kita? Mestilah air kosong. Satu hari kita kena minum 6 hingga 8 gelas air kosong lah. Kenapa kena minum cukup 6 hingga 8? Supaya kita tak ambil minuman manis yang lain. Kerana minuman manis yang lain ni dia menyumbang kepada masalah berat badan, obesiti. Jadi kena cukup air kosong dululah. Okey, Dini boleh letak air dalam ni? Ya. Boleh? Jen, boleh. Dah pun siap menu kita. Set lengkap bekal sihat untuk anak-anak anda bawa ke sekolah. Dan terima kasih kepada Dini juga kerana bercerita dengan saya tentang nutrisi. Betul. Alright. Jadi untuk anda penonton semua, kalau dah tengok, saya mengharapkan agar anda cubalah sendiri resipi yang ringkas ni. Hai semua, Assalamualaikum. Okey, jadi sekarang ni saya masih lagi bersama dengan pegawai pemakanan kita Dini. Saya sebenarnya difahamkan sebab saya ada terbaca artikel Adakah benar sebenarnya Dini, 1 daripada 3 kanak-kanak yang ada kat Malaysia ni sebenarnya dia mengalami masalah kesihatan iaitu obesiti? Betul? Betul Chef. Ada satu tinjauan yang dibuat pada tahun 2017. Tinjauan tu dijalankan dalam kalangan murid-murid di sekolah lah. Okey, daripada tinjauan tu mendapati bahawa 1 daripada 3 murid sekolah mengalami masalah berlebihan berat badan ataupun obesiti. Betul. Dan sebab itulah juga kenapa hari ini saya ada kat sini, sebab saya nak tunjuk kepada anda menu yang berkhasiat, menu yang anda boleh masak untuk anak anda bawa bekal ke sekolah, iaitu nasi goreng cendawan. Jadi sekarang kita akan perkenalkan bahan-bahan untuk buat nasi goreng cendawan kita. Yang pertama yang kita perlukan adalah kita punya nasi ni.
Okey, seterusnya kita ada cendawan. Kita ada telur sebiji, isi ayam, ikan bilis, bawang putih dan juga sayur kangkung. Sekarang ni untuk langkah yang pertama, apa yang saya nak kena buat adalah kita akan panaskan minyak ni dulu ni. Kita akan tumislah bahan-bahan kita. Okey, minyak pun tak payah banyak, sikit je sebenarnya saya letakkan. Dan yang pertama adalah kita akan titik kita punya bawang putih ni. Okey, sekarang ni kita dah panaskan kuali, saya boleh masukkanlah. Cendawan ni sebenarnya banyak dia punya khasiat lah. Dia lebih kurang macam sayur. Betul. So dia rendah kalori, dia banyak serat, ada vitamin mineral juga. Jadi kita boleh pelbagaikan lah. Biasa kita makan nasi goreng biasa, ni nasi goreng ni kita tambah cendawan. Nampak? Sebab kadang-kadang kalau orang cendawan ni dia suka buat cendawan goreng. Kalau goreng pun kalau sebenarnya minyak lah. Minyak sangat kan? Terlalu banyak minyak pun tak boleh juga. Okey, jadi sekarang ni saya tengah tumis kita punya bawang putih ni. Okey, dan sekarang kita gaul sikit lah. Okey, sekarang bawang putih kita dah garing, dah cantik. Kita akan masukkan kita punya ayam dalam ni. Okey, masuk ayam. Okey, ayam ni saya rasa boleh je kalau kita nak tukarkan kepada daging boleh, kepada ikan boleh, diikut cita rasa kanak-kanak tu lah sendiri. Sekarang ni ayam pun dia dah separuh masak. Okey, saya boleh masukkan bahan kita yang seterusnya adalah kita punya telur ni. Okey, kita akan pecahkan dalam. Hancurkan je. Baik, bila kita dah hancurkan telur macam ni, saya akan masukkanlah kita punya cendawan. Okey, jadi sekarang ni Dini kita dah masukkan kita punya cendawan kat dalam ni. Okey, dan sekarang saya akan masukkan kita punya nasi ni. Nasi. Okay. Untuk kita punya ikan bilis, nanti kita hias kat atas. Yang ni masih kita masukkan terus. Okey, dan kita kacaukan sajalah. Okey, yang satu lagi yang saya faham sebenarnya Dini, kalau kita buat nasi goreng ke apa-apa goreng, kita kalau boleh elakkan dari menggunakan terlalu banyak sos betul. Sebab apa tu? Sebab sos-sos tu semua dia mengandungi garam yang tinggi lah. Jadi tapi kalau kita dah nak tambah sos, kita dah tak perlulah tambah garam kat hujung tu. Sebab dalam sos tu pun dah ada garam lah. Okey, berapa banyak pengambilan garam yang kita perlukan untuk sehari sebenarnya Dini? Dalam satu hari kita kena ambil garam paling maksimum lah 1 sudu teh. 1 sudu teh. 1 sudu teh bersamaan dengan 5 gram. Sekarang ni Dini, saya rasa kita punya ni pun dah siap. Kita dah boleh masuk dekat dalam bekas bekal kita tu kan. Bekal nak bawa ke sekolah ni. Betul? Nampak? Kalau boleh sediakanlah bekal yang macam ni kan. Jadi yang ni saya akan ambil. Letak dalam ni. Okey, jadi sekarang ni nasi goreng kita dah siap. Kita tekan-tekan sikit dan sekarang kita hidangkan lah. Kita tunjukkan kita punya sayur kat atas dan kita hias sikit dengan kita punya ikan bilis ni. Ikan bilis ni kan dia ada kandungan garam dia sendiri juga, Syah. Macam mana tu Dini kita nak hilangkan garam? Kita kena pastikan sebelum kita kena rendam dia dulu. Kita kena rendam lah sebelum masak. Sebelum masak tu lah. Jadi supaya dia punya kandungan garam tu kuranglah sikit, keluar dulu lah. Okey, nampak itu pun penting sebenarnya kan. Okey Dini, kita pun dah siap dah letakkan nasi kita dekat dalam bekas yang kita nak bawa bekal ni kan. Tapi dari segi buah pula macam mana Dini? Okey, untuk buah, sebenarnya dalam satu hari kita perlu makan 2 sajian buah. Okey, so 1 sajian kita makan tengah hari contohnya dan 1 sajian lagi kita bawa makan malam lah. Kita tak boleh makan dia sekaligus 2 sajian. Okey, jadi contoh untuk bekal ni kita nak kita nak bekalkan anggur lah. Jadi kita bekalkan 1 saja anggur, kena 8 hingga 10 biji je. 8 hingga 10 biji saja? Ya, betul. Inilah dia. Set lengkap kita kan? Belum cukup? Air kosong. Nampak tu. Saya saja pancing dia. Rupanya ada lagi satu. Betul. Air kosong kita. Mana air kosong kita Dini? Yup. Okey, ni bekal kita. So, kita tuanglah air kosong. Maksudnya bukan hanya makanan tapi minuman pun kita kena minum. Ya, betul. Air kosong yang banyak lah. Kalau boleh saya ingat saya Dini bagi tahu saya 6 hingga 8 gelas sehari. Betul. So, siap lah dah. Jadi dah ni kita punya set lengkap ni Okey, nampak? Dah pun siap kan. Begitu mudah sebenarnya resepi yang kita dah tunjukkan kali ni bersama dengan Dini. Jadi saya mengharapkan agar penonton kita cubalah buat kat rumah sebab resepi dia memang betul-betul senang Dini. Jadi jangan lupa cuba saya punya nasi goreng cendawan.
Assalamualaikum, hai. Jadi macam mana? Saya pun sebelum ni dah kongsikan dah resipi-resipi yang ringkas dan yang paling penting berkhasiat lah untuk anda cuba sendiri buat di rumah supaya anak-anak boleh bawa bekal lah ke sekolah. Dan hari ini saya masih lagi bersama dengan Dini, kita punya pegawai pemakanan daripada KKM. Kita akan kongsikan lah, maksudnya saya akan share dari segi resipi, Dini akan kongsikan dari segi khasiat-khasiat dia. Dan untuk hari ni sebenarnya Dini saya nak buat resipi yang berbeza sikit. Saya tak tahulah, mungkin penonton kita pernah cuba ataupun pernah buat. Kalau tak pernah tahu pun, inilah dia yang berbeza. Yang saya nak buat adalah kita punya pasta salad. Ataupun ada nama lain, orang panggil kerabu pasta pun ada juga. Dan sekarang saya akan perkenalkan bahan-bahan lah Dini. Okey, yang pertama yang kita perlukan adalah bawang. Seterusnya kita ada limau. Ada sikit tomato cherry, brokoli. Kita ada kobis ungu. Seterusnya bawang putih, isi ayam, daun bawang, dan yang terakhir adalah kita punya pasta. Yang pertama apa yang saya nak buat adalah kita akan hiris bahan-bahan kita ni, kemudian kita akan gaul dekat dalam mangkuk ni. Kita akan gaul dalam mangkuk ni. Ini antara resipi yang paling mudah lah kan. Sebenarnya pasta ni kita boleh masak dia awal. Maksud saya awal tu sebenarnya kita boleh rebus dia awal kan. Lepas tu kita boleh simpan dia. Jadi kalau macam pasta yang kita dah rebus ni, dia boleh tahan lama juga Dini sebenarnya dalam peti sejuk, lebih kurang dalam masa seminggu. Okey, tapi sebelum tu kita nak kena potong dululah kita punya tomato cherry ni. Okey, Chef. Saya nak kongsikan tomato cherry, kalau Chef tengok kan warna dia merah kan? Betul. Yang memberi warna merah pada tomato cherry ni adalah lycopene. Lycopene ni dia adalah sejenis antioksidan. Okey. Antioksidan ni dia membantu mencegah kanser. Jadi dia bukan merah semata merah saja-sajalah. Okay. So tomato cherry ni ada lycopene untuk kobis ungu tu. Kobis ungu warna tu purple tu. Antosianin. Antosianin. Antosianin ni dia bagi warna ungu lah. Dia pun antioksidan juga. Dia bukan hanya cantik lah, sebenarnya dia bagus jugalah untuk kita punya kesihatan. Nampak, hari ni adalah ilmu yang baru. Selama ni bukan saya je, saya tahu anda pun yang tengah menonton ni kan. Mungkin masak selama ni masak je. Ungu kenapa ungu? Ungu je lah dia punya warna kan. Tapi sebenarnya dia ada khasiat setiap warna tu kan. Betul. Nampak, menarik. Sebab itulah kita bawa kena pelbagaikan pelbagai warna. Selain daripada menarik, dia berkhasiat lah. Ya, betul. Okey, seterusnya saya akan potong juga kita punya brokoli ni. Dan untuk brokoli ni sebenarnya kita dah rebus dia sekejap. Okay, tapi tak makan masa yang lama sampai dia berubah warna lah. Cukup bagi dia lembut je sebenarnya. Sebab kalau kita kalau lama nanti khasiat dia hilang kan. Warna dia bertukar. Kalau warna bertukar tu maksudnya habislah khasiat hijau dia. Zat dia dah kurang lah kan. Dah tak baik sangat lah untuk badan kita. Okey, jadi sekarang ni kita potongkan saja. Okey, kita punya brokoli masukkan terus kat dalam ni. Seterusnya kita akan potong juga sedikit bawang putih kita. Okey, tapi sebelum tu saya nak masukkanlah bahan-bahan yang kita dah potong ni. Ni kita punya kobis ungu ni. Meriah ni sebenarnya Dini kan. Kita punya hidangan hari ni. Tapi itu yang kita nak tunjukkan lah. Sebab masakan ni bagi saya dia seronok. Okey, jadi sekarang untuk bawang putih, kita chop-chop sikit. Okey, kalau dekat rumah tu rasa macam tak boleh nak chop-chop macam ni, anda boleh je sebenarnya kalau nak kisar. Kisar tapi guna chopper tu, kisar halus lah. Boleh je sebenarnya, tak ada masalah pun. Okey, jadi dah chop macam ni, kita masukkan ke dalam kita punya bowl ni. Masuk terus dalam bowl kita. Okey, jadi saya akan masukkan ayam. Dan untuk ayam ni sebenarnya kita dah siap rebus. Okey, kita dah siap rebus, tak ada letak garam dalam air ke, tak perlu. Kita hanya rebus dia bagi dia masak saja. Dan seterusnya saya akan masukkan pasta. Okey, jadi kita dah gaul sikit yang ni. Sekarang ni saya akan perahkan sikit kita punya jus limau ni. Ini kita masuk sikit sebab kalau salad ni memang kebiasaannya dia kena ada masam-masam sikit. Barulah dia jadi macam kecoh liu. Sebenarnya limau ni dia ada vitamin C. Vitamin C ni dia sebenarnya sensitif pada haba. Jadi jangan kita perah dia masa tengah panas. Macam ni okey lah. Dia suhu biasa je kan. So kita perahkan dia so vitamin C kita tak musnah. Okey, jadi sekarang ni kita dah masukkan semua bahan-bahan yang kita perlukan. Tapi jangan lupa kalau macam mana banyak bahan kita letak, tak ada letak garam sikit, dia punya rasa pun tak sampai lah kan. Garam yang ada dekat pasaran Malaysia sekarang ni sebenarnya adalah garam beriodin. Okey, maksudnya beriodin tu macam mana? Garam tu telah ditambah iodin lah. So iodin ni dia merupakan mikronutrien yang kita perlukan dalam kuantiti yang sedikit saja. Okey. Tetapi sangat penting. Jadi kalau
kenapa penting kalau tak ada iodin ni? Dia boleh menyebabkan masalah pada kanak-kanak lah. Antaranya dia boleh menjejaskan fungsi kognitif dan juga pembesaran fizikal kanak-kanak tersebut. Okey, jadi sekarang ni Dini, kita pun dah siap dah kan. Garam pun dah masuk, kita punya bahan-bahan tadi pun kita dah gaul dan boleh lihat sendirilah keceriaan dekat dalam kita punya mangkuk hidangan ni. Tapi berbagai warna ya. kan, tapi kita nak letaklah dekat dalam kita punya bekal ni. Supaya ibu bapa yang tengah menonton ni kan, dia boleh dapat lebih dekat lah ilham ataupun idea-idea untuk anak-anak bawa bekal ke sekolah. Okey, jadi yang ni dah ada ni, saya akan ambil sikit lah kan. Kita letak terus dalam ni. Okey. Oh, meriah-meriah. Kan, ini kan bukan budak-budak je ni. Kalau saya pun seronok ni makannya ni kan. Sebab dia ada ayam, kalau rasa macam nak tukar selera tu, kita boleh lah gantikan ayam ni kepada udang ke. Boleh ganti macam-macam pun. Yang penting kena ada protein kat dalam ni. So untuk buah hari ni kita nak letak, mungkin kita boleh letak apple lah. Apple merah. Satu biji apple ni, satu sajian lah. Boleh untuk kita letak lah. Okey, jadi sekarang ni Dini pun dah bagi saya apple kan. Kita memang nak kena serve satu biji apple terus lah. Jadi kita nak kena potong dia kecil-kecil sikit. Okay, sama ada anda nak potong dadu ataupun boleh potong nipis macam ni. Panjang-panjang jari macam ni. Tak terlampau tebal, tak terlampau nipis, sedang elok je untuk kanak-kanak makan. Okay, jadi dah siap potong, kita masukkan terus kat dalam bekas kita ni. Okay, so jangan lupa air masak lah. Air masak lah sehari 6 ke 8 gelas. Okey, kita tuang terus lah. Kita tuang terus lah air. Okay. Nampak air. Kalau nak minum air manis tu sebenarnya boleh ke Dini? Ke kadang-kadang ke seminggu sekali ke apa ke? Kurangkan lah kalau boleh. Minimumkan lah, kurang-kurangkan lah kan. Lebihkan air masak. Betul, sebab yang saya faham kan sebenarnya gula ni dia buat ketagih kan. Ya, kita akan rasa nak juga. Nak lagi kan. Samalah kalau kena kat budak-budak yang suka tu kan, lagilah dia jadi ketagih. Tapi itulah dia, sambil-sambil kita borak, saya pun dah kongsikan resipi istimewa, resipi sihat untuk anak-anak anda di rumah sana. Dan sekarang ni saya nak cakap kat Dini sini. Dini ada kata-kata ucapan nak? Kata-kata akhir untuk penonton kita ni. So kita memang sangat-sangat menggalakkan untuk ibu bapa bawa bekal, memasak untuk bawa bekal ke sekolah. Tetapi elakkan daripada bekalkan anak dengan makanan yang terproses. Contohnya macam sosis, nugget, kentang. Kerana makanan-makanan ni dia mengandungi garam, lemak dan bahan perisa yang tinggi. Betul. Jadi elakkan makanan tersebut, kita guna bahan-bahan yang segar. Ya. Dan saya jugalah sebenarnya memang betul lah apa yang Dini cakap kan. Dia pun dah kongsikan khasiat-khasiat dia dan bagi saya sendiri memang betul. Untuk kita nak bagi anak kita sihat ni sebenarnya semuanya datang daripada kita kan. Family sendiri, mak ayah sendiri yang akan masakkan. Dan bila kita masak ni sebenarnya dia penguat kasih sayang antara ibu dengan anak kan. Segala pemakanan ataupun kesihatan anak ni semuanya bermula daripada ibu bapa kan. Kita sebagai bapa jadi contoh teladan dan kita lah yang mencorak pemakanan anak-anak kita. Ya, betul. Kalau nak anak kita sihat, dari kecil lah kita ajar dia makan makanan sihat. Jadi untuk anda penonton di rumah, saya mengharapkan agar anda cubalah resipi-resipi yang ada ini dan pastikan kurangkan gula dalam makanan, lebihkan manis dalam senyuman. Selamat mencuba. Bye-bye. Assalamualaikum.